Peranan tenaga surya terhadap tumbuhan. Peranan tenaga surya ialah menentukan jenis tumbuhan semula jadi sesuatu kawasan seperti haba matahari sederhana, kawasan sederhana dunia yang ditumbuhi hutan konifer, hutan daun luruh dan hutan pine. Seterusnya, kawasan haba matahari tinggi seperti kawasan panas gurun ditumbuhi oleh hutan gurun dan hutan Mediterranean. Di samping itu juga kawasan khatulistiwa ditumbuhi oleh hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Selain itu, tenaga surya juga menentukan sifat-sifat tumbuhan atau pokok seperti kawasan haba kurang atau sejuk yang mempunyai ciri-ciri daun pokok kecil dan berbentuk jarum agak sukar untuk menangkap salji. Kawasan panas mempunyai daun pokok tebal, berduri dan berlendai untuk tahan kepada cuaca yang panas dan sejat peluhan yang tinggi. Terdapat juga kawasan sejuk atau tundra mempunyai pokok renek lumut yang berdaun keras untuk tahan kepada cuaca sejuk. Dalam hal ini, ia dapat membolehkan tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Pertama, mempengaruhi kegiatan pertanian. Kawasan tropika lembap yang menerima tenaga surya sepanjang tahun menggalakkan kegiatan pertanian dijalankan sepanjang tahun serta membolehkan pelbagai jenis tanaman dapat ditanam. Contohnya, di kawasan hawa tinggi, di mana iklim gurun suhunya melebihi 30 darjah Celsius. Kawasan hawa tinggi ini sesuai untuk tanaman tahan panas seperti kurma dan zaitun. Berbanding dengan kawasan beriklim sederhana, kegiatan pertanian dijalankan pada musim panas dan musim bunga sahaja. Contohnya, kawasan haba rendah di mana iklim tundra atau sejuk bersuhu di antara 10 hingga 20 darjah Celsius. Kawasan hawa sederhana ini sesuai untuk tanaman hawa sederhana seperti gandum, barley, buah-buahan sitrus seperti anggur, apel, limau, dan sebagainya. Kedua, mempengaruhi aktiviti pelancongan. Aktiviti pelancongan di kawasan tropika dapat dijalankan sepanjang tahun kerana ia mendapat pancaran cahaya matahari setiap tahun. Aktiviti yang dilakukan oleh para pelancong ialah aktiviti berjemur di pantai, sukan pantai seperti bola sepak pantai, bola tampar pantai, payung terjun dan sebagainya. Manakala di kawasan beriklim sederhana aktiviti pelancongan berubah mengikut musim seperti pada musim dingin, aktiviti yang dilakukan ialah ski dan luncur ais. Yang ketiga, mempengaruhi kegiatan pembalakan. Di kawasan tropika, hutan menerima suhu sebanyak 27 darjah Celsius sepanjang tahun dan jumlah hujan tahunan melebihi 2000 mm, menggalakkan pertumbuhan pokok berharga serta menyebabkan pembalakan dapat dijalankan sepanjang tahun. Di kawasan sederhana, pembalakan dijalankan pada musim sejuk kerana getah pokok membeku dan mudah untuk penebangan pokok. Salji tebal memudahkan kayu balak ditarik di tebing sungai. Apabila musim panas, sungai cair dan kayu balak dihanyutkan melalui sungai ke kilang papan. Yang keempat, mempengaruhi pekerjaan penduduk di kawasan sederhana dunia. Dalam musim panas dan musim luruh, penduduk menjalankan kegiatan pertanian, manakala pada musim dingin, pertanian dijalankan dalam rumah kaca. Pekerjaan pemburu binatang untuk bulu dan kulit dijalankan dalam musim dingin kerana salji tebal menyukarkan keadaan pergerakan haiwan. Contohnya, daun pokok gugur memudahkan pencarian haiwan. Kelima, penghasilan tenaga elektrik. Tenaga solar merupakan salah satu sumber alternatif yang berpotensi untuk dimajukan di kawasan tropika.
Haba dan cahaya matahari yang banyak membolehkan manusia menjana tenaga elektrik suria untuk kegunaan di rumah, pejabat, sekolah dan jalan raya. Keenam, mempengaruhi IKS, iaitu industri kecil sederhana. Cahaya matahari dapat diterima di kawasan tropika lembap bagi membuat makanan tradisional seperti menjemur ikan kering, bihun, laksa dan belacan. Selain itu, industri kain batik tangan juga menggunakan kaedah yang sama seperti menjemur kain batik yang siap dicorakkan atau dilukis. Bahan mentah turut dikeringkan seperti getah kiping, biji kopi, daun teh, biji koko dan kelapa kering. Ketujuh, mempengaruhi industri binaan. Haba matahari juga diperlukan untuk mengeringkan semen atau konkrit dengan lebih cepat agar bangunan dapat dibina dengan lebih efektif. Dan yang ke-8, mempengaruhi aspek budaya dan sosial manusia. Cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bahagian tak terpisah dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan bagi membuktikan budaya itu dipelajari. Peranan tenaga suria terhadap haiwan. Cahaya matahari ialah sumber tenaga yang utama bagi bumi kita. Sumber tenaga ini boleh diubah dari satu bentuk kepada satu bentuk yang lain dan menjadi pelbagai sumber tenaga yang diperlukan oleh kehidupan dalam bumi. Cahaya matahari membukakan sumber tenaga yang mencukupi untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Tenaga suria boleh disimpan dalam pelbagai bentuk yang membekalkan tenaga kepada pelbagai benda hidup di dalam bumi dan membolehkan segala hidupan dapat hidup di atas bumi kita. Bermula daripada proses fotosintesis, tumbuh-tumbuhan menukarkan tenaga suria kepada glukosa. Tenaga ini akan masuk ke dalam rantaian makanan apabila haiwan herbivor memakan tumbuh-tumbuhan. Haiwan karnivor pula akan memakan haiwan herbivor. Tenaga ini akan seterusnya mengalir berterusan mengikut arus trafik sesuatu rantaian makanan. Tenaga suria juga membekalkan cahaya dan haba yang mencukupi untuk pembiakan haiwan. Haba diperlukan dalam proses pembiakan. Terdapat haiwan seperti burung, reptilia dan amfibia memerlukan haba yang mencukupi untuk menetaskan telurnya. Pembentukan musim oleh peredaran matahari akan memberi peluang kepada haiwan tertentu untuk proses mengawan. Ada juga haiwan akan menyelesaikan proses pembiakan mengikut musim. Pada musim sejuk, haiwan mengawan dan akan membiarkan pada musim bunga dan musim panas utamanya di kawasan sejuk dan sederhana dunia. Contohnya proses pembiakan beruang kutub, musang, rusa dan haiwan-haiwan di kawasan kutub mempunyai musim pembiakan yang hampir sama. Tenaga membentuk peredaran musim sangat mempengaruhi kehidupan haiwan. Perubahan musim tentunya memberi kesan kepada habitat haiwan yang tinggal di suatu kawasan yang berubah musim. Pertamanya, apabila berlaku musim sejuk, haiwan lazimnya akan berpindah ke kawasan baru atau berhijrah ke kawasan yang lebih panas. Sebagai contoh, burung layang-layang akan berpindah ke kawasan Asia Tenggara dari negara China apabila tibanya musim sejuk di negara berkenaan. Oleh itu, dalam bulan-bulan musim sejuk,
Di hemisfera utara, terdapat banyak burung layang-layang di Malaysia. Pindahan haiwan juga berlaku untuk mencari makanan. Kawasan-kawasan yang mengalami musim sejuk lebih sukar untuk memperoleh makanan kerana permukaan bumi diliputi salji. Oleh itu, haiwan terpaksa berhijrah ke kawasan yang lebih panas yang menjamin makanan yang mencukupi. Kebanyakan haiwan dapat mencari makanan mengikut musim pada musim bunga dan musim panas. Banyak tumbuhan yang mulai tumbuh. Tumbuhan akan membekalkan makanan kepada haiwan. Tengah haiwan yang tidak memperolehi cahaya suria yang mencukupi akan berhibernasi untuk memperolehi tenaga. Misalnya, hidupan di dasar kolam yang dalam akan mengurangkan pergerakannya untuk mengelakkan kehilangan tenaga. Kesan bahangan suria terhadap proses fizikal. Kesan pertama iaitu kitaran hidrologi. Haba matahari akan membolehkan proses senjatan dan senjat peluhan air dari permukaan bumi untuk dibawa naik ke atmosfera menjadi hujan. Kesan kedua ialah proses geomorfologi. Proses geomorfologi pula mempengaruhi proses luluh hawa mekanika di kawasan gurun panas. Batuan akan mengembang pada waktu siang akibat haba matahari yang panas dan mengucap pada waktu malam akibat cuaca yang sejuk. Proses ini akan terjadi selama berulang kali dan menyebabkan batuan retak dan pecah. Proses hakisan glasier akan terjadi semasa musim bunga dan musim panas. Salji akan menjadi cair dan mengalir di atas permukaan bumi dan akan menyebabkan penghakisan permukaan bumi. Selain itu, proses gerakan jisim yang mengakibatkan runtuhan cerun. Perkara ini terjadi disebabkan haba matahari menjejat air tanah di cerun yang gondol. Hal ini akan menjadikan tanah kering dan akan menyerap air hujan yang banyak sehingga tanah cerun menjadi lembut dan memudahkan runtuhan tanah terjadi. Menentukan suhu sesuatu kawasan dengan jumlah bahangan suria yang diterima di sesuatu kawasan akan menentukan suhu kawasan tersebut. Contohnya, kawasan tropika menerima bahang suria 12 jam sehari sepanjang tahun dan menjadikan min suhu antara 27 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Manakala, kawasan sederhana dunia menerima bahang suria antara 8 hingga 10 jam sehari dan menjadikan min suhu antara 10 darjah Celsius hingga 16 darjah Celsius. Menentukan iklim suatu kawasan dengan jumlah bahang suria yang diterima akan menentukan jenis iklim di suatu kawasan. Sebagai contoh, kawasan yang banyak menerima bahang suria mengalami iklim yang panas seperti iklim gurun, iklim monsun tropika dan iklim khatulistiwa. Selain itu, kawasan yang sedikit menerima bahan suria akan mengalami iklim sejuk seperti iklim tundra dan iklim sederhana sejuk jenis British. Mempengaruhi pergerakan angin, kawasan yang bersuhu tinggi akan mewujudkan tekanan udara rendah, kawasan yang bersuhu rendah akan mewujudkan zon tekanan udara tinggi dan angin akan bertiup dari kawasan tekanan udara tinggi ke kawasan tekanan udara rendah.